Bangunan, struktur dan seni bina sesebuah negara memainkan peranan besar dalam menggambarkan sejarah dan identiti budayanya. Identiti ini terbentuk daripada kekayaan budaya masing-masing. Bangunan dan struktur yang merupakan mercu tanda, kerap kali menjadi latar belakang peristiwa bersejarah yang penting atau mempunyai fungsi khusus untuk rakyat jelata. Ini adalah 5 binaan paling bermakna yang berperanan membentuk identiti budaya Malaysia semenjak Malaya mencapai kemerdekaan. Bangunan parlimen telah dibuka dengan rasminya pada bulan November tahun 1963. Ia direka bentuk oleh Ivor Shipley, seorang arsitek British yang pada masa itu berkhidmat dengan Jabatan Kerja Raya, JKR. Beliau menghabiskan 6 bulan pertamanya di Malaysia, menguruskan penyelenggaraan bangunan sedia ada. Ia satu pengalaman yang mengajarnya perkara-perkara penting dalam mereka bentuk bangunan yang sesuai dengan iklim di Malaysia. Reka bentuk dalaman yang asal, mengandungi laman yang terbuka dan berkonsepkan lanskap dengan aliran air, yang bertindak sebagai sistem penyejuk semula jadi bangunan ini. Namun ciri-ciri ini telah dibuang sedikit demi sedikit. Bangunan dan struktur dalamannya telah melalui banyak kerja pembersihan yang sedikit sebanyak telah mencacatkan reka bentuk asal Shipley. Walau bagaimanapun, pengekalan tangga terazo dan kayu yang asal masih terdapat sehingga ke hari ini. Masjid Negara mula dibina pada tahun 1963 dan dibuka kepada umum pada tahun 1965. Masjid tersebut direka bentuk oleh sepasukan 3 pegawai JKR terdiri daripada arsitek warga Scotland, Howard Ashley dan 2 rakyat Malaysia, Hisham Al-Bakri dan Baharudin Kasim. Ia dibina di atas tapak sebuah gereja, Fanning Road Brethren Gospel Hall, yang diuntukkan oleh Kerajaan Malaysia. Rekaan bumbung masjid ini dikira agak progresif dan menimbulkan kontroversi pada masa itu. Ia tidak menggunakan reka bentuk kubah seperti mana masjid biasa, sebaliknya mengambil reka bentuk struktur plat berlipat 16. Pasukan pereka bentuk menjelaskan, memandangkan kedudukan yang di Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam, bumbung tersebut berfungsi sebagai simbol payung yang memberikan perlindungan. Daripada sudut praktikal pula, reka bentuk ini dikatakan menawarkan akustik yang lebih baik. Pihak-pihak yang terlibat bercanggah pendapat mengenai lokasi paling sesuai untuk masjid ini. Arsitek JKR dan perancang bandar PBB, Vlado Antolik, mencadangkan satu lokasi berhampiran bangunan parlimen. Tetapi Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman mahukan lokasi sedia ada yang hampir dengan stesen kereta api. Beliau mahu masjid ini boleh menjadi tempat persinggahan bagi para musafir. Sebelum adanya Kuala Lumpur International Airport, semua penerbangan antarabangsa melalui lapangan terbang antarabangsa Subang yang dibuka kepada umum pada tahun 1965. Kini sebuah hub untuk syarikat penerbangan seperti Firefly dan Malindo Air di bawah Subang Skytrax. Lapangan terbang Subang pernah muncul antara lapangan terbang tercanggih di rantau ini dengan landasan terpanjang di Asia Tenggara ketika pembukaannya.
Lapangan terbang yang pernah diberi nama Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah pada 1996 ini juga merupakan proyek awam pertama yang diberikan kepada firma arsitek swasta, Butty Edwards. Tugu Negara didirikan bagi memperingati wiranegara yang telah terkorban dan diisytiharkan sebagai sebuah taman peringatan khusus untuk 11.000 jiwa yang terkorban semasa 12 tahun darurat Tanah Melayu. Monumen Tugu ini merupakan hasil kerja pengarka warga Amerika kelahiran Austria, Felix de Weldon. Beliau juga menghasilkan Memorial Perang Marine Corps yang merupakan sumber inspirasi bagi Tugu Negara. Pasukan pembina diberi tugas pada tahun 1963 dan mula dipamerkan pada tahun 1966. Idea asal Tugu Negara adalah sebuah arca bukan berbentuk figuratif. Idea ini diubah apabila Tunku Abdul Rahman melawat Memorial Perang Marine Corps di Washington pada tahun 1960 dan terharu melihat kehebatannya. Kedua-dua stadium ini dibina untuk memperingati kemerdekaan Tanah Melayu. Stadium Merdeka dibuka pada tahun 1957, sebulan sebelum upacara bersejarah Merdeka, yang menyaksikan peralihan kuasa di Tanah Melayu daripada Empire British kepada Kerajaan Tanah Melayu yang baru dibentuk. Kedua-dua stadium ini direka oleh Tan Sri Dato' Stanley Joukes, seorang arsitek warga Amerika, yang pada masa itu pengarah JKR, yang juga merupakan sahabat karib Tunku Abdul Rahman. Berdasarkan kepercayaan bahwa Sukan mampu menjadi agen yang baik untuk penyatuan rakyat, Tunku memberi penekanan yang lebih kepada proyek ini. Dengan peruntukan yang sedikit, Joukes memperkenalkan inovasi dalam reka bentuknya untuk memastikan proyek terus berjalan. Satu contoh inovasi ini adalah pembinaan menara lampu sorot untuk Stadium Merdeka, yang dibuat daripada pipe penyaliran konkrit prapasang besar yang diikat. Begitu juga untuk Stadium Negara, bagi memenuhi keperluan kos dan teknikal, rekaan bumbung disalut kertas mampat dan helaian resin supaya menjadi lebih ringan. Stadium Negara juga direka bentuk sebagai sebuah pusat convention dan dewan konsert, di samping fungsinya sebagai dewan sukan. Penekanan diberikan kepada perancangan, susun atur lantai yang fleksibel, keselesaan dan pencahayaan. Tempat duduk stadium merupakan satu lagi inovasi yang mengagumkan. Tempat duduk ini disejukkan menggunakan teknik arus yang sama digunakan di dalam kapal terbang pada ketika itu. Sila like, share dan subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya. Terima kasih.